Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Jadi untuk video kali ini saya sebenarnya akan menjawab satu permintaan dari salah seorang daripada anda semua. Ada yang cakap nak tengok perlawanan catur antara Mikhail Tal menentang Rashid Nesmedinov. Mikhail Tal ni kita semua dah tahulah, dia ni seorang legend, seorang legenda catur. Rashid Nesmedinov ni pula mungkin ramai yang tak kenal. Saya ada pernah membuat satu video analisis mengenai Rashid ni. Jadi korang boleh pergi ke playlist dan cuba cari video tersebut. Hari ni kita nak bercakap mengenai Rashid Nesmedinov dan juga Mikhail Tal. Korang jangan tertukar pula kita bukan nak bercakap mengenai Rashid yang ni yang ni si Rashid. Ini benda lain. Baik, Rashid dan Tal ni merupakan dua orang kawan baik sebenarnya. Selepas dia orang mengenali satu sama lain pada tahun 1957, Rashid ni selalu datang ke apartmen Tal dan dia orang selalu borak-borak, main chess sama-sama, minum-minum, tengok Netflix, mungkin tengok cerita Tom and Jerry ke, saya tak pastilah. Yang saya pasti dua orang ni merupakan kawan rapat. Dan hari ni kita nak tengok dua orang ahli silat mata ni, seorang dari Riga, seorang lagi dari Soviet, menentang satu sama lain. Baik, jadi game yang kita akan tengok pada hari ini diambil dari pertandingan USSR Championship pada tahun 1961 di Baku. Jom kita tengok game ni. Kita ada Rashid Nesmedinov yang bermain sebagai putih, manakala Mikhail Tal pula bermain sebagai hitam. Rashid memulakan dengan E4. Kita ada C5, Sicilian defense kat sini oleh Tal. Knight F3, D6, pawn ke D4, pawn makan pawn, knight makan pawn, knight ke F6 menyerang pawn di E4 dan knight ke C3 mengawal pawn tersebut. Seterusnya kita ada E6 oleh Tal, variasi Scheveningen. Kita ada bishop E2, knight B ke D7, castling oleh Rashid dan seterusnya E6. Permainan diteruskan dengan pawn ke F4 dan kita ada queen ke C7. Kat sini Rashid memainkan satu gerakan yang sangat agresif dengan tolakan pawn ke G4. Kita ada B5 oleh Mikhail Tal, bercadang untuk pergi ke B4 menyerang knight. Oleh sebab itu Rashid telah menolak pawn ke E3, tak membenarkan B4 untuk dimainkan. Seterusnya Mikhail Tal menggerakkan bishopnya ke B7, menambah serangan ke arah pawn di E4. Kita ada bishop F3 mengawal pawn tersebut. Knight C5 dimainkan, sekali lagi menambah serangan, dan kita ada queen E2 mengawal pawn tersebut. E5 kat sini dimainkan, dan dalam posisi ini Rashid telah memilih untuk membuat lompatan knight ke F5. Kita ada G6 kat sini oleh Tal menyerang knight tersebut, dan seterusnya Rashid memilih untuk pawn F makan E5, pawn menyerang knight yang berada di F6. Dalam posisi ini Tal boleh memilih untuk memakan knight yang berada di F5 kat situ dengan pawn makan knight, pawn putih makan knight, kita ada pawn F makan E4, knight makan E4 dan seterusnya. Mungkin Tal boleh membuat castling panjang kat sini. Namun dalam posisi yang macam ni kita dapat tengoklah, dan kedudukan bishop hitam sedikit tak cantik lah kat situ, sedikit tak aktif. Jadi oleh sebab itu, jadi dalam posisi ini Tal telah memilih untuk pawn D makan pawn di E5. Seterusnya kita ada knight ke H6 oleh Rashid, satu gerakan yang tidak membenarkan hitam untuk membuat castling pendek. Knight E6 dimainkan kat sini, kita ada bishop ke G2, seterusnya bishop ke G7, dan dalam posisi inilah Rashid telah memainkan satu gerakan yang sangat bagus, iaitu rook memakan knight di F6, membuat satu pengorbanan exchange sacrifice kat situ. Semestinya bishop terpaksa makan rook tersebut, dan seterusnya kita ada knight ke D5. Kalau kita tengok kat sini, membuat dua serangan ke atas bishop dan juga ke atas queen. Sememangnya dalam posisi ini bishop tak boleh nak makan knight di D5 tu, sebab selepas pawn makan bishop tersebut,
pawn ni sedang menyerang knight dan ancaman tolakan pawn ke D6 ni terlalu kuat menyerang queen dan juga bishop, membuka laluannya menyerang rook. Jadi ini merupakan satu serangan yang bahaya. Oleh sebab itu, selepas gerakan knight D5 dimainkan, Tal memainkan queen ke D8 mengawal bishop tersebut. Kita ada queen ke F2 menambah serangan ke atas bishop. Kalau korang perasan kat sini, bishop ni tak boleh nak melarikan diri. Sebabnya pawn yang berada di F7 tu akan dimakan lah kalau bishop tu lari. Dan bishop ni juga tak boleh dikawal. Jadi sememangnya ia akan matilah. Kat sini juga bishop tak boleh nak makan knight. Sebab kalau bishop makan knight, pawn makan bishop sambil menyerang knight. Knight melarikan diri mungkin ke F4. Kita ada bishop di C1 tu boleh makan knight tersebut. Seterusnya pawn makan bishop. Dan kat sini Rashid boleh memainkan gerakan yang sangat bagus seperti queen ke C5. Mengancam untuk membawakan dia punya rook datang ke E1 dan seterusnya membuat serangan yang sangat bahaya ke atas king. Jadi ini merupakan satu serangan yang Tal tak nak. Jadi dalam posisi ini, daripada memakan terus knight tersebut, dia terus menggerakkan knightnya pergi ke F4 terus. Tapi kat sini Rashid memainkan bishop makan knight F4, pawn makan bishop F4 dan sekali lagi Rashid meneruskan serangannya dengan tolakan pawn ke E5, menyerang bishop pula kat situ. Baik, dalam posisi ini kalau bishop makan knight di D5, Rashid boleh memainkan pawn E makan bishop di F6. Dan selepas mungkin kalau bishop makan bishop, kita ada queen ke C5 sekali lagi. Dan saya tak rasa ada apa-apa gerakan yang boleh menghalang rook ke E1. Dan ini sekali lagi sangat bahaya dan mungkin checkmate akan berlaku lah. Alright, jadi selepas tolakan pawn ke E5, Tal memilih untuk bishop makan pawn di E5. Kita ada rook E1 dimainkan, memilih untuk membuat pin ke atas bishop tersebut. F6 dan seterusnya serangan demi serangan diteruskan oleh Rashid dengan knight makan pawn di F6 check. Queen terpaksa makan knight tersebut dan seterusnya kita ada queen D4 mencuba untuk mengeksploitasi pin ini. Kat sini sememangnya bishop tak boleh nak makan bishop di G2 sebab rook akan makan bishop E5 sambil membuat check. Dan selepas king melarikan diri contohnya ke F8 tolakan pawn ke G5 boleh dibuat kat situ dan queen akan makan pawn di F4 ni dan sememangnya checkmate akan berlaku dalam beberapa langkah. Oleh sebab itu, selepas queen datang ke D4, Tal memilih untuk melarikan kingnya terus ke F8. Rashid memakan bishop di E5 tu dengan menggunakan rooknya. Kita ada queen ke D8. Tal mencuba untuk menukarkan queen di D4. Dan kat sini ialah Rashid telah membuat satu gerakan yang sangat bagus. Korang boleh cuba untuk pause video ni dan cari gerakan yang ingin dibuat oleh beliau kat sini. Silakan. Rook ke F5 membuat check. Dan ini sebenarnya memaksa hitam untuk memakan rook tersebut dengan menggunakan pawn. Selepas itu queen boleh makan rook di H8 check. King terpaksa lari ke E7. Kita ada queen G7 check. King ke E6 dan selepas gerakan pawn makan F5, Mikhail Tal telah memilih untuk resign kat sini. Kenapa? Tak ada tempat lain untuk hitam melarikan kingnya kecuali ke D6 dan selepas gerakan macam ni, knight boleh datang ke F7 membuat fork. Harapnya korang boleh nampak apa yang saya lukis kat sini dan queen hitam akan mati. Okey, jadi sebab itulah Tal telah memilih untuk menyerah kalah kat sini. Baik, jadi ini merupakan antara kemenangan Rashid ke atas Tal. Diorang berdua ni sebenarnya telah bertembung sebanyak 4 kali dan Rashid Nazmarinov telah memenangi 3 perlawanan dan hanya mempunyai 1 kekalahan terhadap Tal. Sememangnya merupakan penyerang yang ditakuti ramai. Jadi inilah apa yang Rashid boleh lakukan. Menyerang dan menyerang tanpa henti. Baik, jadi saya rasa itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Silakan like, share dan juga subscribe kepada channel kami untuk terus menyokong usaha kami dalam menaikkan industri catur. Korang boleh pergi ke playlist kami untuk melihat video-video lain yang menarik. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye.